Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pilihan raya pelanggai tidak lama lagi akan dilaksanakan atau dibuat. Namun demikian, bukan itu yang mengejutkan kita. Menurut sumber, akan ada rombakan kabinet selesai atau seusai PRK pelanggai. Yang kita nak tahu ialah siapa menteri kabinet yang akan reshuffle, atau adakah menteri kabinet yang akan turut dipecat. Dengan kata petik dipecat kerana ditukar oleh orang lain. Kerana sebelum ini ramai juga yang cakap-cakap bahawa ada dalam kalangan menteri kabinet yang tidak perform sepenuhnya. Adakah Anwar Ibrahim sudah membaca dan menghidu perkara tersebut? Sebagai rakyat Malaysia, kita mahukan kabinet yang benar-benar berfungsi dan tidak ada seorang pun ahli kabinet yang tidak berfungsi, tidak perform secara penuh. Namun, kita menantikan perkara tersebut. Spekulasi rombakan kabinet akan dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertiup kencang dan ia dijangka berlaku seusai pilihan raya kecil pelanggai pada 7 Oktober ini. Menurut satu laporan media yang memetik kata-kata pemimpin DAP yang enggan dinamakan, Anwar akan menilai prestasi calon gabungan Pakatan Harapan BN sebelum membuat rombakan kecil di dalam kabinet. Saudara-saudara sekalian, saya setuju kalau ada rombakan dibuat. Kerana mungkin ada keperluan bagi menguatkan lagi jentera pentadbiran Kabinet Anwar Ibrahim. Supaya mana-mana yang tidak perform dapat digantikan dengan segera. Jangan ditunggu sehingga bertahun-tahun. Dan selain daripada itu, ia juga menjadi penanda aras kepada menteri-menteri yang lain, kabinet-kabinet yang lain, supaya lebih bekerja keras. Kerana mereka sedar, kalau mereka tidak perform, kalau mereka goyang kaki, kalau mereka hanya duduk-duduk dan tak membuat kerja dengan sepenuh hati, all out, maka mereka juga berpotensi untuk ditendang daripada kabinet tersebut. Tindakan ini sebenarnya satu tindakan yang amat bijak daripada Anwar Ibrahim, supaya ia memberikan isyarat jelas kepada semua menteri, ahli kabinet, KSU maupun ketua-ketua yang besar di mana-mana kementerian supaya mereka alert dengan isyarat bahawa kalau tak perform lebih baik tinggalkan jawatan tersebut. Itu isyarat yang mungkin ingin disampaikan jelas oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa pendapat anda semua? Adakah anda juga sependapat dengan saya untuk berfikir secara positif seperti itu? Menurut sumber ini, usaha rombakan ini tidak dapat dielakkan. Sementara itu, satu lagi laporan memetik sumber Jabatan Perdana Menteri berkata, rombakan akan termasuk penukaran ketua-ketua setiausaha di beberapa kementerian. Dengan selesainya pilihan raya negeri PRN di 6 negeri, kerajaan terus stabil berbanding propaganda dicanang Perikatan Nasional PN. Ini termasuk dukungan Sabah dan Sarawak terus kukuh. Perdana Menteri kini fokus kepada kerajaan untuk berfungsi melaksanakan dasar-dasar utama seperti RMK 12, Bajet 2024 pada Oktober, Polisi Tenaga dan Kos Sara Hidup. Oleh demikian, Anwar akan melakukan rombakan kabinet, KSU, anggota birokrasi, kaki tangan awam bahkan pejabat beliau sendiri, kata sumber tersebut. Sumber tersebut juga menambah rombakan dan akan dilakukan Anwar bagi memperkemaskan penambahbaikan dalam usaha komunikasi kerajaan. Misalnya, jentera bahan atau penerangan dilihat tertinggal berbanding Perikatan Nasional. Proses rombakan mesti disusunkan akan dilaksanakan dalam masa terdekat, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya nak minta pendapat anda semua. Apa pendapat kamu kalau rombakan ini dibuat dengan segera? Adakah anda juga berpendapat sama dengan saya supaya ianya menjadi lebih hebat, jentera lebih kuat dan kita akan menikmati
kesan positif tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa kabar semua? Anda pasti akan menyukai konten yang satu ini. Ini adalah tentang kemenangan besar yang kita tunggu-tunggu, penafian besar yang kita tunggu-tunggu, keputusan besar yang kita tunggu-tunggu daripada Anwar Ibrahim. Ini apabila seringkali Anwar Ibrahim dihina, dicaci, dimaki, bahkan dikaitkan dengan serangan yang paling jijik sekali, yaitu LGBT. Kali ini Anwar Ibrahim memberikan jawaban mutlak yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan disampaikan sekadar di televisyen Malaysia, di media Malaysia, di media sosial Malaysia, bukan saja disampaikan dalam negara Malaysia, tetapi di antara bangsa, yaitu di Amerika Syarikat, bahkan melalui CNN. Jadi akhirnya orang yang cuba menghina, yang cuba mengeji, yang cuba mempertikai Anwar Ibrahim berkaitan dengan LGBT, lepas ini mereka pasti akan muroyan yang tak sudah. Kerana terbukti Anwar Ibrahim melalui temu bual dan wawancara di Amerika Serikat yang disiarkan di CNN, Anwar Ibrahim tidak mengiktiraf LGBT. Kalau lepas ini ada lagi yang kata-kata kononnya dia mengiktiraf atau melindungi dan sebagainya, itu satu tindakan fitnah dan satu pembohongan yang luar biasa dan bolehlah dianggap melakukan dosa yang besar. Kerana Anwar Ibrahim kata dia tidak mengiktiraf LGBT, namun dia katakan elak berikan gangguan terhadap mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa golongan LGBT tidak akan sama sekali diiktiraf di bumi Malaysia. Tahniah Anwar Ibrahim kerana memberikan keputusan muktamad sah daripada mulut beliau sendiri. Namun demikian, selain daripada beliau tidak mengiktiraf LGBT di bumi Malaysia, beliau tetap menghormati hak peribadi manusia itu sendiri. Apabila Anwar Ibrahim kata, elak ganggu terhadap mereka. Pada masa yang sama, kata Anwar Ibrahim, gangguan terhadap kumpulan ini perlu dielakkan sama sekali. Makna kata, kita tidak mengiktiraf, agama tidak mengiktiraf, bahkan kalau boleh kita nak mereka bertaubat dengan segera. Tetapi kalau itu ada, jangan diganggu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Elakkan diganggu sama sekali. Undang-undang baik untuk Muslim dan bukan Muslim, termasuk Hindu dan Buddha, mempunyai konsensus tidak menerima ini di negara ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. LGBT, aksi mereka di tempat awam terbuka, tetapi apakah kita mengganggu mereka? Itu persoalan lain, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak menyokong usaha mengganggu mereka. Isu jam switch tiada dakwaan dibuat, tegas Anwar lagi. Beliau berkata demikian semasa diwawancara Kristen Amanpour di dalam rancangan Bual Bicara Amanpour yang disiarkan di CNN. Amanpour membangkitkan persoalan itu dalam konteks jam switch yang dirampas oleh Kementerian Dalam Negeri. Syarikat Jam Antarabangsa tersebut telah memfailkan semakan kehakiman untuk mencabar rampasan tersebut. Amanpour menyatakan kaki tangan syarikat tersebut diugut dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Kata Anwar Ibrahim, saya tidak boleh mempertahankan kesemua tindakan pihak penguatkuasa. Adakah anda mahu melihat perubahan dalam tindakan penguatkuasaan? Tanya Amanpour. Kata Anwar Ibrahim, dia menjawab, tentu saya menghormati konsensus rakyat, tetapi ia tidak boleh dilihat sebagai gangguan, kata Anwar Ibrahim. Amanpour kemudian berhujah bahawa perbuatan liwat membawa hukuman penjara 20 tahun dan Anwar sewajarnya sensitif terhadap perkara tersebut, memandangkan beliau sendiri berdepan dan dipenjarakan di atas tuduhan tersebut. Anwar Ibrahim kata, ya, saya telah pun menyatakan kita perlu menyemak semula undang-undang, kata beliau.
Ia tidak boleh disalahgunakan. Dalam kes saya, ia digunakan untuk pendakwaan terpilih politik, kata Anwar Ibrahim. Akhirnya, kita perlu menghormati sentimen umum rakyat Malaysia. Adakah ini bermakna ada amalan tidak tanya, tidak jawab soal Aman Poh? Anwar Ibrahim jawab, kita memang perlu bertoleransi, tapi isu terhadap golongan LGBT ialah gangguan. Ia perlu dielakkan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi. Itulah dia jawapan yang cukup lantang, cukup berani dan cukup luar biasa daripada Anwar Ibrahim. Bijaknya Anwar Ibrahim menengani media bukan saja di Malaysia tetapi media antarabangsa. Siapa kata Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang tidak hebat? Dia adalah pemimpin yang terbaik setakat yang ada sehingga kini di Malaysia. Lihat saja kepada pemimpin-pemimpin yang lain, perdana yang lain, belum ada ataupun kalau ada pun belum sehebat Anwar Ibrahim. Dan lebih mengecewakan ada Perdana Menteri yang jangan kata nak berhadapan dengan CNN, nak berdepan dengan media Malaysia pun tak berani. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini isu yang paling hangat dan paling menarik sekali sepanjang hari ini. Pertama sekali ialah apabila Anwar mengatakan reformasi tidak mati. Kerana seringkali kebelakangan ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim bahkan parti Gabungan Pakatan Harapan diejek dan dicemu khususnya oleh Khairi Jamaluddin juga apabila beliau mengatakan bahawa reformasi kini berubah kepada reformati. Namun demikian, yang menghairankan analisis politik dan juga akar umbi Pakatan Harapan ialah mereka bertanya sejauh mana Khairi Jamaluddin memahami reformasi yang dibawa oleh Parti Pakatan Harapan. Kenapa tiba-tiba Khairi Jamaluddin bercakap tentang reformasi, kata mereka. Apa hak Khairi Jamaluddin untuk bercakap tentang reformasi, kata mereka lagi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, hakikat bahawa ahli partinya sendiri bebas mempersoalkan dasar dan tindakan kerajaan adalah bukti jelas bahawa pentadbirannya tidak meninggalkan agenda reformasi yang dijanjikan selama ini. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Christian Aman Poh dari CNN mengenai kritikan oleh ahli partinya sendiri, ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, yang mendakwa bahawa Anwar telah meninggalkan agenda reformasinya mengenai usaha membenteras rasuah. Lihatlah dari sudut positif, seorang ahli dari parti saya sendiri menyuarakan kritikan terhadap saya. Ia adalah proses yang sangat demokratik, kata Anwar Ibrahim lagi. Kritikannya mengenai isu itu, apa yang anda kira saya perlu lakukan? Adakah saya kemudian mengarahkan sahaja peguam negara supaya mengubah keputusannya? Kata Anwar Ibrahim. Ini menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sama sekali mencampuri urusan mahkamah maupun peguam negara. Kalau Anwar Ibrahim melakukan itu, pastilah mungkin perubahan keputusan mahkamah berubah. Tetapi apabila tidak ada perubahan, makna kata Anwar Ibrahim memang telah pun melakukan reformasi seperti yang telah dinyatakannya sebelum ini. Wawancara dengan Aman Poh yang berlangsung di New York disiarkan oleh CNN pada pukul 1 pagi waktu tempatan. Terdahulu, Anwar yang berada di New York sejak Khamis telah menyampaikan ucapan di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 buat kali pertama sebagai Perdana Menteri pada Jumaat. Perdana Menteri juga ditanya mengenai kes mahkamah yang melibatkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Nur yang didakwa kerana membuat kenyataan berbau hasutan terhadap Sultan Selangor, dan Aman Poh turut mempersoalkan sama ada ia sekali lagi bertentangan dengan agenda reformasi yang dijanjikan.
Sistem raja ada tata caranya, kata Anwar Ibrahim. Saya rasa ada keperluan untuk melindungi institusi itu. Itulah yang rakyat putuskan sejak negara memperoleh kemerdekaan. Itulah sistem yang kami warisi, kata Anwar Ibrahim. Apabila seseorang itu disifatkan menghina rakyat raja dan pertuduhan itu diputuskan oleh peguam negara, saya maksudkan ada undang-undangnya, sehingga kita dapat pindah undang-undang itu tetap ada, kata Anwar Ibrahim. Anwar berkata, walaupun beliau sendiri dihina setiap hari, tiada sesiapa yang didakwa dengan pertuduhan menghina. Namun apabila Anda sentuh mengenai raja-raja, sultan, kami ada undang-undang mengenainya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak boleh dikritik kerana tindakan pendakwaan itu. Ia keputusan mereka, yaitu pendakwa, terutama apabila menyentuh mengenai raja-raja. Jika isunya ialah kritikan terhadap Perdana Menteri dan Perdana Menteri mengambil tindakan, maka ia adalah sah. Kritikan Anda adalah sah. Jika tidak, kita perlu menerimanya, kata beliau lagi. Anwar berkata, setakat ini tiada siapa yang didakwa kerana mengkritik Perdana Menteri atau kerajaan. Mengenai tindakan kerajaan yang melarang penerbitan yang berkaitan dengan lesbian, gay, biseksual, transgender, bahkan queer dan sebagainya, iaitu LGBTQ+, seperti isu rampasan jam tangan Swatch oleh Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini, Anwar berkata konsensus ramai mesti dihormati. Saya tidak akan mempertahankan tindakan itu, tetapi ia undang-undang, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang Islam, begitu juga orang bukan Islam, sama ada Kristian atau Hindu atau Buddha, ada kata sepakat dalam negara mengenainya. Mereka tidak menerima ini, yaitu LGBTQ. Tetapi adakah kita kemudiannya ganggu mereka, kata Anwar Ibrahim. Itu perkara lain. Saya tidak bersetuju sekiranya ada antara mereka yang diganggu tanpa tambah Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.